Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Masalah kepada Laila, kepada Farida, Zainab, Raub, Mar, WKN, semua yang hadir pada pagi yang mulia ni ya. Ibrahim Bahar, Nur Asma, Yang Mulia Tengku Murni. Jadi renungan kita pada pagi ni pada kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang telah pun diterjemahkan sebagai Adab-adab membaca Al-Quran. Kitab berusia lebih 700 tahun ini adalah karangan Imam besar mazhab Syafi'i namanya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Jadi kitab ini adalah satu manual yang penting untuk kita baca sebelum memahami ataupun berjinak-jinak dengan Al-Quran, kerana ia telah pun dikarang sebagai satu panduan petua untuk kita memahami tanggungjawab kita terhadap Al-Quran Karim. Jadi galakan saya kepada tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ya, mari kita lihat pada muka surat 70. Kalau tuan-tuan ada peluang, mari kita lihat kitab ni. Ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Pertama kali terjemahkan dalam bahasa Melayu kita ya. Baik, pagi ni kita melihat bab muka surat 70, tajuk menangis ketika membaca Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah, moga Allah merahmati pengarang, beri rahmat yang banyak kepadanya dan beri manfaat kepada kita yang tinggal untuk mengamalkan ilmu yang dicatatkan ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Nawawi, penjelasan tentang aspek yang boleh membuatkan seseorang menangis ketika membaca Quran telah dijelaskan dalam dua fasal sebelum ini, dan ia adalah sifat bagi arifin serta syiar para salihin. Allah SWT berfirman, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka menundukkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Jadi ini menceritakan tentang syiar orang bertakwa. Hati mereka menjadi lunak ketika membaca Quran, lalu terpancarlah keimanan itu hingga mengakibatkan interaksi berkualiti dengan ayat-ayat Allah itu menitikkan air mata. Penghayatan, tadabbur yang sangat tinggi ni tuan-tuan menyebabkan seseorang mereka menangis ketika membaca Al-Quran Karim ya. Banyak hadis dan athar para salafus salih yang diriwayatkan mengenai situasi itu. Antaranya sebuah hadis daripada Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran wabku fa illam tabku fatabakau. Bacalah Quran dan menangislah. Jika kamu tidak menangis, maka usahakanlah untuk menangis. Berarti kat sini tuan-tuan, interaksi dengan Quran menyebabkan seseorang itu menangis. Dia terfikir tentang kedudukannya, terfikir tentang dirinya, terfikir tentang akhirat hidupnya, terfikir tentang di akhirat nanti apakah di ahli syurga ataupun neraka. Diriwayatkan daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengimamkan salat subuh lalu menangis ketika membaca surah Yusuf. Kemudian beliau menangis hingga air mata mengalir di atas tulang selangkanya. Dalam satu riwayat lain, perkara itu berlaku dan salat Isya menunjukkan ia berlaku ulang kali. Dalam satu riwayat lain, beliau menangis hingga tangisannya didengari daripada saf-saf di belakangnya. Jadi Al-Imam Nawawi mengemukakan satu kehidupan seorang yang sangat saleh, Umar Khattab radhiyallahu an, lelaki terbaik lepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, bila Abu Bakar gering sakit, maka Abu Bakar telah mengumpulkan para sahabat seperti kita baca dalam kitab-kitab hadis. Contohnya bila kita membaca tentang Syarah Muslim oleh Imam Nawawi, kita baca tentang Fathul Bari, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah pun mengumpulkan para sahabat seorang demi seorang bila beliau sakit dan tahu ajalnya dekat. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya contohnya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lalu Sayyidina Utsman ditanya, bagaimanakah pendapatmu tentang Umar Khattab radhiyallahu an? Maka jawapan Utsman bin Affan kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, hai Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang aku katakan tentang Umar, dia lebih baik daripada apa yang mampu aku gambarkan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil pula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya tentang Umar Khattab radhiyallahu anhu, apakah dia layak
untuk menggantikan beliau. Tapi Sayyidina Abu Bakar bertanya dengan soalan indirect, soalan yang tidak bersifat langsung. Bila tanya kepada Abdul Rahman tentang perilaku Umar, jawapan Abdul Rahman, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Rasulullah, masa tu Abu Bakar belum lagi dipanggil Amirul Mukminin. Yang mula-mula mendapat gelaran Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sebenarnya, tuan-tuan. Maka ditanya kepada Abdul Rahman Auf, Abdul Rahman Auf menjawab, aku yakin bahawa hakikat dirinya lebih baik daripada yang kita nampak perilaku luarnya. Tuan-tuan, kita ni kena mohon kepada Allah selalu supaya orang nampak luarnya semua baik-baik belaka. Tapi dalaman kita tak tahu. Dalaman seseorang kita tak tahu. Yang kita nampak dengan serban, jubah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, takwa ni bukan diukur pada serban, pada jubah, pada penampilan, pada banyaknya kita mengucap selawat, pada banyaknya kita mengucapkan kalimah zikir, tasbih dan sebagainya. Sebenarnya takwa ni Nabi telah tunjukkan, takwa huna. Nabi menunjukkan kepada para sahabat, takwa itu duduknya dalam hati, bukan pada serbanmu, bukan pada jubahmu, bukan pada banyaknya selawatmu, bukan pada banyaknya zikrullahmu, bukan pada penampilan zahir yang orang menilai tentangmu. Itu tidak. Itu mungkin boleh berdusta, boleh berbohong, boleh menampilkan sesuatu yang tidak sepatutnya, yang tidak tepatnya. Maka Abdul Rahman Auf berkata pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahawa aku yakin dalamannya lebih baik daripada luarnya, wahai Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allahu akbar, masyaallah, tabaraka wa taala. Kemudian Nabi memanggil lagi beberapa orang sahabat seperti Usaid bin Khudair, tanya kepadanya, maka jawapannya sama, dialah yang paling layak untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Maka bila hampir-hampir wafat Abu Bakar itu, dia menulis satu watikah, minta supaya Uthman bin Affan memegangnya dan membacakannya kepada umat Islam, bahawasanya Sayyidina Abu Bakar mengharapkan Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi penggantinya. Dalam kata-kata yang masyhur, dia berkata, wahai Tuhan, aku melihat segala kebaikan daripada Umar ini, kesungguhannya, keteguhannya, ketabahannya, kesabarannya, kekuatan imannya, memanglah orang yang sangat hebat. Tapi sekiranya bila dia naik nanti dia bertukar menjadi orang yang lain, engkau lebih tahu tentang akibat buruk orang yang ingkar padamu, wahai Tuhan. Tapi aku melihat padanya ada kebaikan-kebaikan. Itu sebab, tuan-tuan ya, maka ni antara firasat manusia yang paling tepat. Salah satu daripada firasat ni ialah firasat, kalau kita baca ada beberapa orang yang firasatnya tepat dalam Islam. Antaranya firasat Malik ataupun wazir di Mesir itu, ketika menyuruh supaya mengambil Nabi Yusuf AS menjadi anak angkat mereka. Ini salah satu daripada firasat orang yang hebat. Firasat yang kedua yang hebat adalah firasat bahawa Sayyidina Abu Bakar melihat Umar Khattab radhiyallahu anhu layak untuk menjadi penggantinya. Ini firasat namanya. Firasat ni kita melihat berpadu kepada maklumat yang ada untuk menilai seseorang pada masa akan datang. Ini namanya firasat. Jadi antara firasat yang tepat adalah firasat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika berkata kepada kaum muslimin, para sahabat, ambillah Umar menggantikan aku. Firasat itu tepat, tuan-tuan. Jadi dalam hadis mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Dalam satu kesempatan yang lain, ketika Sayyidina Uthman menjadi khalifah lepas wafatnya Umar Khattab radhiyallahu anhu, maka tampillah seorang dalam majlis Uthman, dan Sayyidina Uthman menegur dengan berkata secara umum, dia tak tegur orang tu, sungguhnya dua biji mata itu berzina, zinanya lah melihat benda yang haram. Maka semua jemaah, semua orang yang hadir telah pun beransur pergi, tinggallah orang yang dimaksudkan itu, yang terasa dirinya ditujukan mesej oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pelik kan, tuan-tuan? Sayyidina Uthman ni, orang dah datang ke majlisnya, hadir dalam programnya, tiba-tiba dia berkata, sungguhnya dua mata itu berzina, zinanya lah melihat. Orang yang tampil dalam majlis itu, seorang daripadanya memang telah melihat seorang perempuan dengan perasaan syahwat. Dia terasa kena pada batang hidungnya. Jadi bila semua orang dah keluar dari majlis tersebut, lelaki itu datang bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata, awahyun ba'da Rasulillah ya Amiral Mukminin. Apakah wahyu masih lagi turun, wahai Amiral Mukminin Uthman bin Affan? Apakah wahyu masih turun sehingga seorang itu tahu apa yang dilakukan oleh orang lain? Maksudnya apa yang dikatakan oleh Uthman bin Affan itu tepat kena pada dirinya, kerana sebelum majlis ini tadi dia melihat perempuan dengan penuh syahwat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masyaallah, tabaraka wa taala.
Agaknya kalau Sayyidina Osman ada bersama kita pada hari ini, tak jadi majlis agaknya. Semua yang hadir itu melihat benda-benda maksiat. Allahu Akbar, astagfirullah, tabaraka wa ta'ala, na'udzubillah. Maka Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu ini berkata, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Dia berkata dengan maksud, takutilah kamu kepada firasat orang beriman, kerana mereka itu melihat dengan cahaya daripada Allah. Ini sabda Nabi SAW, bahawa orang beriman mungkin melihat benda yang orang tak beriman nampak. Maka itu sebab tuan-tuan ni, saya ingat kisah yang berlaku pada zaman kehebatan institusi pondok satu masa dahulu. Ulama-ulama pondok ni punya jasa besar dalam Islam pada zaman dahulu, tuan-tuan. Datang penjajah zaman Belanda datang ke sebuah pondok di, kalau tak silap saya, di Penang, di Pulau Pinang. Dan guru yang sedang mengajar itu mengetahui bahawa orang yang datang dalam program itu merupakan seorang munafik yang berpura-pura masuk Islam. Dia orang Kristian masuk Islam dengan tujuan untuk mengkaji institusi pondok, untuk membuat catatan bila pulang ke negara ini nanti. Maka ulama besar ini tak jadi mengajar, tuan-tuan. Senok Hak Gronje namanya, seorang Senok Hak Gronje, seorang Belanda yang berpura-pura menjadi orang Islam, menukar namanya menjadi Abdul Ghaffar, hadir dalam majlis para ulama dengan tujuan untuk mencatat. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, maka ulama ini menyedari kehadiran seorang munafik dalam programnya, dan dia berkata bahawa sungguhnya, tuan-tuan merhati dan dikasihi sekalian, walaupun orang yang berpenampilan seperti orang Islam, nama dengan nama Islam, tapi hatinya penuh dengan nifak. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Ataupun Senok Hak Gronje ni, kalau tak salah saya pergi hadir dalam majlis ilmu di Mekah, dan yang mengajar itu mengetahui kehadirannya adalah sebagai seorang peninjau untuk mencari kelemahan-kelemahan yang ada dalam Islam, untuk buat catatan, tuan-tuan. Berpura-pura dia untuk masuk Islam. Jadi kalangan para ulama yang ikhlas ini, Allah beri kepada mereka namanya firasat. Firasat adalah satu kelebihan yang mana boleh meneliti hati manusia, tapi bukanlah tujuannya untuk ditayang-tayangkan kepada orang, untuk meramal masa depan orang, untuk menceritakan nasib orang pada masa akan datang. Ini bukan, tuan-tuan. Ini kerja tukar ramal, ini hukumnya haram. Tapi ini maksudkan dengan firasat ini adalah seorang yang mengetahui apa yang terdapat dalam isi hati manusia, walaupun dia bukannya seorang Nabi. Tuan-tuan yang hati dia disahkan oleh Imam Abu Zahra dahulu ketika Imam Malik bersama anak muridnya Imam Syafi'i, ataupun tuan-tuan Imam Syafi'i bersama dengan salah seorang gurunya Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ini adalah anak murid kanan kepada Abu Hanifah yang wafat sebelum Imam Syafi'i berjumpa dengannya. Imam Syafi'i tak pernah jumpa dengan Abu Hanifah, tapi berjumpa dengan anak-anak murid kanan Imam Abu Hanifah. Contohnya macam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Ketika mereka berdua duduk dalam satu program ilmu, orang semua dah beransur pergi, tinggal mereka berdua. Tiba-tiba muncullah seorang dalam keadaan sembahyang lambat. Dia datang sembahyang lambat di hujung waktu. Maka Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani bertanya kepada anak muridnya Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, cuba kau lihat orang sembahyang itu, kerja apa dia?" Maka Imam Syafi'i melihat, lalu dia berkata, "Orang ni kerja sebagai seorang tukang kayu. Pada wajahnya aku dapat lihat kemahiran tersebut," kata Imam Syafi'i kepada gurunya Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani pula berkata, "Tak, aku rasa dia seorang guru tadika." Tuan-tuan dimuliakan sekalian, bila habis salat, orang itu dia pun hadirlah kepada dua orang imam ni untuk mengucapkan salam dan sebagainya, kerana dia tahu ni dua orang imam dengan pakaiannya. Dia pergilah tampil ke dua orang imam ni, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Saya datang dari tempat lain ni, datang tempat sembahyang kat sini, saya akan kerja kat sini." Maka Syaibani bertanya kepada orang-orang itu, "Apakah kerjamu, tuan? Kamu berada di mana? Kerja di mana? Apa?" Dia pun jawab, "Asalnya saya berada di tempat nama Kufah. Saya bekerja di sana sebagai tukang kayu. Adik saya dia buka sekolah tadika, maka dia memanggil saya untuk datang mengajar bersama dengan kemahiran ilmu. Oleh sikit saya turunkanlah. Saya berhentilah jadi tukang kayu, saya jadi tukang ilmu, guru ilmu." Tuan-tuan, jadi dua-dua tepat. Imam Syafi'i berkata dia bekerja sebagai tukang kayu. Hasan Syaibani berkata ia merupakan seorang guru. Rupa-rupanya dia dekat transition period daripada seorang tukang kayu naik tukang dia ahli buku. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Kerana itu takutlah kita kepada orang beriman. Dia melihat apa yang terdapat dalam hati kita tanpa kita sedari, tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Saya pun ada pengalaman sikit seperti itu. Bukan saya punya firasat, tak.
Saya hadir bersama dengan kawan-kawan menghadiri kuliah di Jordan dahulu. Salah seorang guru kami adalah Syekh Nur Ali Salman Al-Qudha, bekas mufti besar Jordan. Satu hari tuan, sajalah pengalaman cerita. Mudah-mudahan Allah sama kita daripada riak dan sebagainya. Dalam program itu, pada hari itu masih sejuk, salji turun. Maka sukarlah bagi kami nak sampai ke masjid yang beliau mengajar di situ. Pagi itu beliau mengajar antaranya kitab Qawaid Fiqhiyah. Jadi ditakdirkan pada pagi itu salji turun, maka ramailah tak dapat hadir. Saya seorang yang kurang ilmu tuan, maka saya pun berniat untuk pergi walaupun tak ada pengangkutan pagi itu. Macam zaman sekarang ada Grab, ada apa, sekarang tak ada tuan. Dulu tak ada. Taksi pun payah nak dapat kalau musim sejuk. Bas pun sukar nak berjalan. Dia bukan negara maju ya. Maka akhirnya saya ambil keputusan untuk berjalan kaki. Tak ada jauh sangat, tak apalah ya. Saya berjalan kaki tuan, maka saya pun sampailah ke masjidnya. Dan bila sampai di masjid, saya melihat beliau sedang menunggu. Yang saya hadir itu pada hari itu tak ada siapa pun yang hadir tuan, melainkan saya seorang diri. Kawan-kawan ada keuzurannya, mungkin kerana salji yang turun, mereka tak mampu untuk datang. Maka saya pun datanglah menghadapnya, datanglah dengarnya dan berasa malu kerana saya seorang saja yang hadir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah. Maka program ilmu pada pagi itu yang sepatutnya disampaikan ilmu daripada kitab Qawaid Fiqhiyah ni tadi, maka beliau tidak menyampaikannya. Beliau bersembang-sembang dengan saya. Allahu Akbar, insya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Ataupun beliau baca sedikit, mengambil keberkatan waktu. Saya tak ingat tuan, waktu tu waktu duha macam kita lebih kurang pukul 10 pagi, 11 pagi itulah. Maka bila saya baca, beliau betulkan, terangkan, dan kemudian begitulah lebih kurang. Saya pun tak ingat. Tapi akhirnya banyak masa, dalam masa yang sepatutnya peruntukkan untuk membaca kitab itu, beliau bercerita dengan saya. Allahu Akbar. Saya tak pernah mencerita pada beliau tentang apa-apa hidup saya tuan, kerana ada sahabat-sahabat yang lebih terkedepan, lebih aula daripada saya. Seperti sahabat saya Ustaz Nik Muhammad Nasri Hafizahullah, yang menjadi ketua kepada pertemuan kami dengan Syekh Nur Ali Salman Al-Qudha. Setiap kali program diadakan, itulah anak murid yang sangat disayanginya, Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Nasri dari Terengganu tuan ya, tuan-tuan kenal beliau. Maka beliau bercerita bagi nasihat, cerita bagi nasihat. Untuk tuan-tuan, semua cerita yang disampaikan itu adalah cerita motivasi untuk diri saya. Dan saya melihat pada nasihat yang saya kemukakan itu semua kena pada batang hidung saya tuan-tuan. Semua perkara yang diceritakan itu kena pada batang hidung saya. Satu persatu masalah yang saya lalui, apa yang saya lalui dalam hidup, macam mana mengatasi, macam mana nak jadi cemerlang, macam mana nak bangun malam. Allahu Akbar, subhanallah. Almarhum Tufiya rahimahullah, taghammadallahu bi rahmatin minhu. Guru ini telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Antara guru yang paling saya sayang dan paling mesra dengan kami semua, Syekh almarhum Dr. Nur Ali Salman Al-Qudha. Saya sangat warak lagi salih. Jadi balik kita kepada cerita apa yang berlaku pada kelebihan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ini. Sayyidina Umar menjadi imam sembahyang sama ada subuh ataupun isyak. Ternyata perkara itu berlaku beberapa kali, kata Imam Nawawi, bahawasanya Sayyidina Umar menangis bila sampai pada surah Yusuf, terutamanya pada ayat innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku mengadu nasibku, mengadu kesusahanku, keresahanku, kesulitanku hanyalah kepada Engkau wahai Tuhan. Bilakah ayat ini diturunkan? Ini diturunkan ketika Nabi mengalami tekanan di Mekah. Ini surah Makkiyah tuan-tuan. Dan kisah itu melibatkan Nabi Yaqub AS ketika beliau dilaporkan kehilangan puteranya Yusuf yang dikatakan dimakan di serigala itu. Ayah ini tahu bahawa anak itu bukannya dimakan serigala, tapi dicampakkan ke mana-mana tempatnya. Apalah nasib. Nangis Nabi Yaqub AS tuan-tuan, berkata kepada Allah, ya Allah, aku mengadu hanya kepada Engkau dalam masalah-masalah aku. Maka Sayyidina Umar pun meletakkan dirinya pada situasi itu, bahawa kita dalam hidup ni mengadulah hanyalah kepada Allah saja.
Ya, jangan mengadu kepada manusia, kerana manusia tak boleh selesaikan hidup kita, tak boleh selesaikan urusan hidup kita. Yang boleh selesaikan urusan hidup kita hanyalah Allah SWT sahaja. Bila kita banyak mengadu pada manusia, nilai kita akan jatuh pada mereka. Banyak minta kepada manusia, manusia akan benci dengan kita, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Baik. Dalam satu riwayat daripada Abu Raja, katanya, Ra'aitu Ibn Abbasin wa tahta 'ainaihi mithlu syirak al-bali min ad-dumu'. Berkata Abu Raja, aku melihat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iaitulah sepupu Nabi ini. Di bawah dua matanya terdapat garisan seperti tali selipar yang putus, yang usang disebabkan ada air mata. Tuan-tuan, maka dia melihat di bawah mata Ibn Abbas ini seperti aliran, seperti ada lurah, tuan-tuan, seperti ada tali, seperti ada apa kita namakan kesan. Kerana mata ni mengandungi asid dia, tuan-tuan, kali. Ya, dia pedih. Maka banyaknya jatuh air mata itu sampai memberi kesan kepada wajah beliau. Dan Ibn Abbas ini menjadi buta pada hari-hari, pada hujung umurnya, tuan-tuan, kerana terlalu banyak menangis. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala, ya. Ibn Abbas ni satu-satunya antara sahabat-sahabat yang dapat melihat malaikat. Antara para sahabat yang dapat melihat malaikat adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ketika kecilnya, beliau pergi ke rumah Nabi SAW dan melihat datangnya malaikat berjumpa dengan Nabi SAW. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi. Jadi kemudian ayahandanya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibn Abbas datang berjumpa dengan tuan, tapi datang dia melihat ada orang di rumah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memanggil Ibn Abbas, bertanya kepadanya, apa yang kau lihat tadi? Saya nampak salah seorang sahabat Nabi datang. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi antara rupa malaikat datang berjumpa dengan Nabi seperti seorang sahabat lelaki yang handsome namanya Dihya al-Kalbi, Dihyatul Kalbi. Kata Ibn Abbas, wahai Rasulullah, saya menampak pakcik Dihya datang jumpa dengan Nabi SAW. Dihya ni handsome, tuan, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, itu bukan Dihya, itu malaikat Jibril datang bertemu denganku. Jadi Ibn Abbas ni punya catatan yang sangat banyak kehidupannya bersama dengan Rasulullah SAW, kerana dari kecil bapaknya memberi penekanan khusus untuknya bertemu dengan Rasulullah SAW, menyuruhnya untuk menghantar barang-barang kepada Rasulullah dan sebagainya. Ayahnya Al-Abbas itu pernah bertindak sebagai mata-mata untuk Islam ketika Nabi dah berhijrah ke Madinah. Baik, dia menyembunyikan keislamannya. Diriwayatkan daripada Abu Saleh berkata, qadima nasun min ahli Yaman ala Abi Bakr as-Siddiq faja'alu yaqra'un al-Quran wa yabkun faqala Abu Bakr as-Siddiq hakaza kunna. Sekumpulan manusia daripada kalangan penduduk Yaman datang bertemu dengan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka membaca Al-Quran dan menangis. Maka Abu Bakar berkata, kami juga seperti itu. Jadi tangisan orang-orang seperti mereka bukanlah tangisan macam kita. Tangisan orang macam kita tak ikhlas, tuan-tuan. Tapi tangisan orang-orang salih macam mereka kerana faham dan penghayatan yang luar biasa kepada Al-Quran itu menatijakan satu interaksi yang sangat berkesan pada hati, lalu menitikkan air mata, tuan-tuan. Baik, sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan, andai tuan-tuan ada peluang, kita dah nak masuk ke bulan-bulan pilihan Rajab, Syaban, Ramadan. Marilah tuan-tuan, kita dapatkan kurma pesan daripada penaja Zahzan Travel, ya. Tuan-tuan ada peluang dapatkan kurma. Kami sedang mempromosikan kurma Mekjol. Kurma Mekjol ni dari Palestin, baru sampai, tuan-tuan. Besar ni, tengok besarnya jari saya. Itu sebab kita baca dalam hadis Nabi SAW makan kurma ini bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha dan dapat bertahan seharian berpuasa. Kita buka dengan ni, insya-Allah kita kuat untuk qiyamul lail, terutamanya pada Ramadan nanti, tuan-tuan. Saya buka untuk tuan-tuan tengok, tengok. Sangat menyelerakan. Cantik dalamnya. Fatil ni nampak, qitmir ni nampak, syirak hanya nampak, naqir hanya nampak, kan. Kita belajar dalam erti kurma sebelum ni. Dapatkan, tuan, Zahzan Travel ada mempromosikan kurma hijau ni pada harga yang sangat menarik. Harga asalnya 100 lebih. Sekarang harganya tak sampai 100, tuan-tuan, sekilo. Dapatkan. Tuan-tuan akan dapat hadiah buku yang menarik dengan pembelian tuan-tuan untuk kurma ini, insya-Allah. Itu juga kami pun ada kurma ajwa. Ya, ajwa juga datang dari Madinah, baru, segar, baru keluar daripada cooler, chiller, cold storage. Jadi tuan-tuan boleh langsung, kalau tuan-tuan ada peluang dapatkan kurma ni, kami di Zahzan Travel menjualnya, tuan-tuan, ya. Begitu juga buku-buku turas macam Tibian yang kita baca ni. Ada tuan-tuan ada peluang dapatkan di Zahzan Travel.
Ada nombor telefon tertera di bawah, tuan-tuan boleh WhatsApp. Baik, kembali kita kepada kisah ni tadi tentang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kemudian kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi oleh sahabat-sahabat di Yaman baca Al-Quran dengan menangis. Begitulah tindakan kita sepatutnya, baca Quran dengan menangis. Kenapa? Quran itu turun untuk kita. Jangan jadi seperti dinyatakan oleh setengah para ulama, macam Dr. Latif Nabulisi berkata, alangkah malangnya umat ini apabila kita mendengar bacaan Quran, seseorang itu akan bertanya, ada kematian ke? La haula wala quwwata illa billah. Bila kita tengok dalam televisyen ada bacaan Quran, ada kematian ke? Siapa mati? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah peliknya, sedihnya kita pada ini, kerana Quran dibaca untuk orang mati. Padahal surah Yasin yang kita perdengarkan selalu itu, liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu al kafirin. Quran ini turunnya untuk memberi inzar kepada yang hidup dan memberi berita menakutkan kepada si kafir. Kenapa Quran turun untuk yang hidup? Kenapa pula dibaca untuk si mati? Tapi itulah dia masalah yang berlaku pada ini. Quran sudah tak boleh pedulikan, tuan-tuan. Inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya umat ini melihat Quran satu benda yang wajar ditinggalkan. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Baik. Sebenarnya pada muka surat 72 diriwayatkan daripada Hisham, katanya, kadang-kadang aku dapat mendengar tangisan Muhammad bin Sirin pada waktu malam ketika dia sedang salat. Siapa Muhammad bin Sirin ni? Muhammad bin Sirin ni merupakan seorang tabi'i yang terkemuka. Beliau merupakan seorang penjual minyak, setengah mengatakan dia saudagar minyak. Maknanya dia bekerja sendiri, tak bergantung dengan orang. Muhammad bin Sirin ni, tuan, pernah satu ketika beliau telah pun order minyak dari tempat yang jauh, mungkin dari Syam, Turki dan sebagainya, minyak zaitun. Tiba-tiba bila dia buka tong minyak zaitun itu, dapati ada bangkai tikus dalamnya. Kalaulah jatuh satu bangkai binatang dalam makanan dalam keadaan tidak merosakkan keseluruhannya, kita boleh buang dan gunakan yang lain. Tapi kalau jatuhnya dalam kuah yang basah, yang mengalir, tentulah kalau satu periuk tu, mungkinlah satu periuk tu rosak, tuan-tuan. Bertakwalah kita kepada Allah, yang meniaga, contohnya meniaga pasar tani, meniaga pasar malam, meniaga pasar, tuan-tuan, takwalah kepada Allah. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan satu masa dahulu daripada kitab Ruh oleh Imam Al-Qayyim, bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhu kedatangan satu kumpulan orang dari Baghdad yang seorang daripada mereka mati pada musim haji. Tiba-tiba bila nak dikebumikan, dapati dalam liang lahat digalikan untuknya itu ular. Digali lagi ada ular lagi, digali lagi ada ular lagi. Akhirnya mereka datang bertemu dengan Ibn Abbas, apalah masalah si mati ni? Ibn Abbas kata, tanam sajalah dengan ular-ular ni. Kalau kau gali satu permukaan bumi pun kau kena mati benda yang sama. Mereka pun menggali, akhirnya tanam dengan ular saja, tuan-tuan. Ular terkeluar tak semena-mena daripada ruang liang lahat itu, tuan-tuan. Akhirnya bila ditanyakan apakah sebab si mati begitu hukumannya, sisi Allah, mereka meriksa latar belakangnya. Rupanya di Baghdad, dia merupakan seorang peniaga kedai makan. Bila ada makanan yang tidak habis, maka makanan orang itu dicampur dengan makanan yang ada dalam periuk semula untuk dimakan oleh orang berikutnya. Kita sanggup tak kalau gitu? Kalau kita tahu, kita sanggup tak? Kalau orang buat pada kita, kita makan tak? Maka jangan buat pada orang, tuan-tuan. Jadi kembali saya kepada nak menekankan, kadang-kadang kita melihat orang menyediakan makanan tidak bersungguh-sungguh dari sudut kebersihannya, kotor, tikus berlari, tuan-tuan. Apa salahnya kau spend duit untuk pest control ke, halau tikus ke, tangkap ke, buang ke, adakah racun ke? Ini tidak, sebab kau buka kedai itu habis semua. Kedai orang diserang tikus, ada pengotornya kau. Kami di office memang kadang malam yang sama, ada restoran dibuka, tak macam mana dapat kebenaran majlis bandaraya dengan kotornya, dengan apanya. Sekali datang mungkin dia bagi hiburan tertentu, habuan tertentu, maka tak adalah dia nak ambil tindakan. Inilah masalah orang kita, rasuah tak selesai. Kita lapor berpuluh-puluh kali, tak ada tindakan apa-apa, tuan-tuan. Akhirnya tikus datang menganas masuk ke office orang, gigit itu, gigit ini. Kan tikus ni datang bahaya. Lebih malam lagi, kadang restoran itu pasti tanam orang bukan tempatan. Macam mana boleh buat? Ini orang kita, tuan-tuan. Bila kita pergi melihat di bandaraya itu, semuanya orang Islam. Muhammad, Ali, Fatimah, Aisyah, nama semua nama orang Islam. Tak apa dia buatnya, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Takwalah kepada Allah Taala. Bagi tuan-tuan yang mendengar pesan saya pagi ni, sampaikanlah pada suami kita, bang, kerja cari yang halal, bang. Cari yang haram ni banyak akan hancur hidup kita. Tak ada berkat. Kita merosakkan bangsa kita sendiri. Ambillah pengajaran atas apa yang berlaku sama ni.
Covid datang daripada bangsa asing, cek bangsa asing tak ada permit, orang masuk ke sini macam mana? Boleh lepas kat KLIA tu. La ilaha illallah, masyaallah. Kita jadi resah, gelisah. Banyak sangat rasuah ni tuan-tuan, di mana-mana. Bila menjadi pegawai-pegawai tentu, nanti bila anak nak kahwin, nanti orang-orang asing ataupun penaja orang asing ni taja pula, sponsor pula, kahwin lah anak kita macam kahwin diraja. 1 sen tak keluar duit. Kenapa? Kerana orang dah taja. Lepas tu mulut tu macam dah kena seal, tak boleh nak ambil tindakan apa-apa. Tangan macam dah kena gari, kerana dah kemudian dengan orang. Inilah masalah kebanyakan orang Islam pada ini tuan-tuan. Hancur negara kita tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, la ilaha illallah, masya-Allah tabaraka wa taala. Baik, Muhammad bin Sirin ni akhirnya bila mendapati ada tikus dalam minyaknya, dia tidak pulangkan bekalan minyak itu pada pembekal. Dia berkata pada pekerjanya, kalau aku pulangkan minyak ini dengan mengatakan dia rosak ketika mereka nak hantar kepada kita, aku tak pasti. Dan satu lagi masalah, kalau aku hantar minyak ini kepada mereka, tak mustahil mereka akan jual minyak ni. Sian orang Islam makan minyak yang beracun, bangkai dalamnya, sakit mereka nanti, tak ada rawatan. Tak apalah, aku tanggung kerugian ni. Allahu Akbar. Ini cerita lebih 1300 tahun lalu. Beliau bimbang kalau ada kalangan peniaga yang tidak jujur ni akan ambil minyak yang bercampur dengan bangkai tikus ni, pergi jual pula. Contohlah tuan-tuan, tuan-tuan minum kat sebuah kedai, tuan kata, tolong apple tak ada gula, apple kosong, apple saja, tak apa, tak buat ais. Tiba-tiba dia hantar pada kita, bukan main manis, macam gula tumpah dalamnya. Kita berkata pada dia, saya minta tadi apple tak ada gula kan, kenapa hantar apple manis sangat ni? Maka kita tak boleh ambil kelas itu, dia pergi water modify. Sepatutnya air itu dibuang, kerana dia tak menepati kriteria yang kita nak. Perah yang barulah, perah apa tu, buat jus apple yang barulah. Kenapa pula kena modify yang tu? Kita merasakan tidak lagi asli, kerana modify lain daripada apple yang tidak dicampur gula. Betul tuan. Maka beberapa ramai orang berniaga tidak jujur, menipu dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah tabaraka wa taala. Jadi apa yang berlaku kepada Muhammad bin Sirin, akhirnya dia tidak mampu bayar harga minyak yang mengandungi tikus itu, kerana memang dia tak dapat jual, dia rugi. Dan kes itu dibawa ke mahkamah. Akhirnya Muhammad bin Sirin ini telah pun dipenjarakan. Allahu Akbar, dipenjarakan. Dan semua orang di penjara kenal, ini imam, macam mana dia kena penjara? Yalah, tak semua orang masuk penjara itu jahat tuan-tuan. Berkatalah wadah penjara itu kepada Muhammad bin Sirin, Tuan Guru, dia tahu Tuan Guru dipenjarakan secara zalim. Maka apa kata saya, lepaskan Tuan Guru pada waktu malam. Saya pun dah dapat persetujuan daripada pengarah penjara. Malam Tuan Guru baliklah kepada keluarga Tuan Guru. Nanti subuh, lepas subuh datang balik. Siang dalam penjara, malam kat rumah. Jawapan Muhammad bin Sirin kepada penjaga penjara itu, demi Allah, aku tidak akan membantumu untuk melakukan keingkaran terhadap pemimpin Islam. Demi Allah, aku tidak akan menyokongmu melakukan kezaliman dalam bentuk mengingkari arahan pemimpin orang-orang Islam. Allahu Akbar. Duduklah Muhammad bin Sirin dalam penjara itu meringkuk. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat yang hebat, kata, kalau aku mati, mintalah kepada Muhammad bin Sirin menjadi imam bagi sembahyang jenazahku. Anas bin Malik ni antara sahabat Nabi yang paling panjang umurnya. Jadi Muhammad bin Sirin bertemu dengannya. Muhammad bin Sirin disuruh untuk menjadi imam kepada Anas bin Malik. Pada hari kematian Anas bin Malik, dia keluar dari penjara, pergi mengimamkan salat jenazah Anas bin Malik. Kemudian dia balik sudah ke penjara, tak jumpa pun dengan isteri dan anak-anaknya tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita menceritakan benda seperti ini supaya kita faham kedudukan penukil-penukil hadis, perawi-perawi hadis ni. Mereka manusia macam kita, tetapi iman mereka macam gunung ganang tuan-tuan. Orang mutakhir pada zaman ini imannya macam kulit bawang. Pagi dia mukmin, petang dia kafir. Petang dia kafir, pagi besok dia beriman. Jadi orang seperti ini mempunyai interaksi yang sangat luar biasa dengan Al-Quran. Walaupun dia businessman, walaupun dia saudagar minyak, tapi dia punya kehidupan yang sangat tinggi takwanya kepada Allah. Seperti yang kita gambarkan, takwa dalam hati, bukan pada penampilan luaran. Kalau kita menggunakan penampilan luaran sebagai ukuran kepada takwaan, kita tersilap sebenarnya tuan-tuan. Baik,
Sebenarnya banyak lagi asar menceritakan tentang hal ini yang tidak terhitung banyaknya. Ada yang kami kemukakan dan sudah ditunjukkan itu madai, wallahu a'lam. Imam Abu Hamid Ghazali berkata, menangis digalakkan semacam membaca dan mendengar Al-Quran. Dia berkata lagi, cara untuk mendapatkannya ialah seseorang perlu menghadirkan perasaan sedih dalam hati dengan merenung peringatan, ancaman keras dan janji yang terdapat dalam. Kemudian dia merenung pula ketidakpeduliannya pada semua perkara tadi. Jika perasaan sedih dan tangisan tidak dialaminya seperti yang dialami oleh golongan khawas, maka menangislah disebabkan kecuaiannya, kerana hal itu adalah musibah yang terbesar. Khawas ni maksudnya adalah orang yang terpilih, tuan ya. Khawas, macam kita belajar bab puasa dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai contohnya. Puasa orang ada 3 kategori. Puasa khawas dipanggil. Yang kedua puasa, yang pertama dia panggil puasa umum, awam. Yang kedua khawas. Yang ketiga khawasul khawas. Puasa orang awam ni hanya menahan lapar dahaga saja. Puasa khawas adalah puasa orang yang menahan lapar dahaga dan di samping itu menjaga panca indera daripada melihat, mendengar, berkata, merasa, buat benda yang haram. Panca indera kita itu yang 7. Yang ketiga dipanggil puasa khawasil khawas, iaitu puasa orang paling tinggi darjat di sisi Allah. Dia bukan sahaja menahan diri pada lapar dahaga, menahan panca indera daripada melakukan yang haram, bahkan hatinya turut berpuasa. Hatinya sentiasa tadabbur, sentiasa tafakur. Maka orang ini yang paling tinggi duduknya di sisi Allah. Kata Imam Ghazali, sekurang-kurang tahap orang itu melayakkannya merintasi dalam Quran dengan cara yang betul, menunjukkan dia menangis ketika baca Quran, adalah kerana dia berada pada level khawas, iaitu level yang kedua. Kalau dia berada pada level yang ketiga, lebih tinggilah. Kalau level pertama, iaitu orang awam, dia baca Quran tak ada apa-apa pun padanya, tak timbul apa-apa pun rasa dalam dirinya, kerana dia adalah orang awam. Quran itu dengan dia berada pada tempat yang berbeza. Dia baca je Quran, tapi Quran itu tidak ada dalam dirinya. Maka awasi diri kamu daripada jadi orang seperti itu, amatlah rugi. Maka kita dalam hidup ni kena target, tuan-tuan. Berapa kali nak khatam Quran, berapa bulan sekali nak khatam Quran, sebagai contoh. Kalau kita boleh baca 1 bulan 10 juzuk, 3 bulan kita khatam Quran, tuan-tuan. Macam kisah seorang perempuan tua yang pernah saya temui, berkata dia telah mengkhatam Quran lebih pada 200 kali. Iaitulah suaminya wafat, usia dia masih muda dalam 40-an. Maka dia menolak perkahwinan yang baru dengan tujuan menjaga anak-anaknya dan memfokus untuk bekerja sebagai guru agama dan juga mengkhatam Quran. Akhirnya pada usia 80 tahun lebih, dia telah mengkhatamkan lebih daripada 200 kali Al-Quran. Subhanallah, insyaAllah, tabarakallah. Macam mana ibu target 3 bulan sekali khatam Quran, 3 bulan khatam Quran, sebulan baca 10 juzuk saja. 10 juzuk itu bukan banyak sangat pun, 200 muka surat, kerana satu Quran ada 600 muka surat, 30 juzuk. Maka kalau 200 muka surat itu bahagi kepada 20 hari, maklumlah orang perempuan ada keuzurannya tertentu, tanggungjawabnya. Tambahan pula suami nanti ada di sisi. Maka dia membaca satu hari 10 muka surat saja, 20 hari baca 200 muka surat. Maka itulah 10 juzuk. 2 bulan dah baca 20 juzuk, 3 bulan dah baca 30 juzuk. Tak payah tunggu suami mati lah, tuan-tuan, baru nak buat macam tu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, ini bukan lawak. Kita kadang banyak sangat alasan dalam hidup. Alasan jaga anak, alasan itu, alasan, ya, mati besok baru sedar banyaknya tanggungjawab yang kita tak buat. Alasan memang sentiasa ada, tapi orang yang hebat, orang yang mengatasi semua masalah dalam hidupnya. Memang dia tak boleh atasi semua, tapi dia pun tak satu rating untuk diri. Alhamdulillah dapat selesaikan 80% masalah. Masalah memang ada. Selagi engkau hidup memang ada masalah. Orang mati itu pada ada masalah. Kau ingat mati itu selesai masalah ke? Mati lagi banyak masalah, tuan-tuan. Dalam kubur malaikat tanya tak boleh jawab, kena balun, tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi inilah renungan kita pada pagi ini. Kata Imam Ghazali pandu pada hadis tadi, menangislah. Nabi SAW mengingatkan kita supaya baca Al-Quran dalam keadaan menangis. Iqra'ul Quran wabku fa illam tabku fatabakau. Menangislah baca Quran. Kalau tak mampu menangis, menangislah juga, kerana hatimu keras, tidak boleh menangis ketika baca Quran. Maka kata Imam Ghazali kat sini, tangisan ini adalah disebabkan rasa sedar, rasa pasrah, rasa malu, rasa bertanggungjawab, rasa banyaknya kerja tanggungjawab kita kepada Quran, kepada Allah belum kita laksanakan. Bimbang kita baca ayat berkaitan dengan hukuman dan juga azab itu kena pada kita di akhirat nanti. Maka inilah dia bayangan-bayangan keikhlasan yang menyebabkan
satu penghayatan berkualiti menatijahkan gugurnya air mata daripada seseorang yang baca Al-Quran. Cukup setakat ni saja dulu tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Panjang-panjang video ni, moga ada pedoman padanya untuk sekalian saudara kita kat luar. Dan bagi tuan-tuan yang belum memiliki kitab Tibyan fi Adab Hamalat Al-Quran, tuan-tuan yang dapatkan daripada Zazan Travel. Ada satu set lengkap. Begitu juga tuan-tuan yang dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Dan bagi tuan-tuan yang nak membuat akikah musim ni, menyaksikan kesukaran untuk kita mengumpulkan orang ramai, kami di Zazan Travel turut mengadakan akikah di negara-negara umat Islam terpilih, macam Syria, macam di Jordan, macam di Mekah, macam di Sudan, macam di Yaman. Yaman mengalami kesukaran yang amat sangat sekarang tuan-tuan. Begitu juga Syria. Walaupun mereka dah habis peperangan, tapi kehidupan mereka sangat susah tuan, tak ada kerja. Tuan-tuan nak melakukan ibadah akikah, kami boleh uruskan di Jordan, di Syria, di Mekah, di Yaman, di Sudan. Tuan-tuan boleh berhubung dengan nombor telefon yang tertera di bawah untuk kelahiran anak tuan-tuan. Seekor kambing, 2 ekor kambing, seekor lembu pun boleh, seekor unta pun boleh, kalau orang ada kelebihan nak membuat lebih daripada seekor kambing. Jadi setakat ini saja dulu tuan-tuan. Kita tamatkan kuliah kita dengan baca suratul Asr dan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bagi bapa, tuan-tuan, guru-guru yang mulia sekalian, kami Telaga Biru menerbitkan buku-buku latihan, buku topikal dan sebagainya. Maklumlah anak-anak kita berada kat rumah sekarang, tak ada apa nak buat. Maka dapatkan buku-buku latihan, buku topikal terbitan Telaga Biru dengan melayari www.telagabiru.com.my. Ada berbagai buku-buku sekolah yang kami terbitkan di bawah jenama Telaga Biru Education. Jadi bagi cikgu-cikgu yang minat untuk menulis nama kami pun ahlan wa sahlan, kami persilakan. Cikgu matematik, geografi, sejarah, bukan saja subjek agama, daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Semua tahun periksaan dan semua kelas termasuk PSRA, PKK, semua kami terbitkan. Alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan kalian. Dan bagi tuan-tuan yang nak belajar Jawi pun, kami ada buku-buku Jawi, bahan-bahan Jawi yang sangat membantu untuk mereka boleh baca Al-Quran, kerana Jawi sebahagian daripada Quran sebenarnya. Sekian tuan-tuan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa waktu syuruk dah masuk, tuan-tuan boleh laksanakan saja sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, ataupun isyraq dan syuruk sama lah. Kejap lagi setengah jam masuk waktu duha. Jadi kita boleh sembahyang sunat syuruk seperti hadis menyatakan, bagi siapa yang lepas sembahyang subuh mengerjakan sunat syuruk, baginya pahala seolah-olah melaksanakan ibadah haji lengkap, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda seolah melaksanakan umrah lengkap, tamah. Mudah-mudahan dalam masa Covid ni kita jangan abaikan ibadah-ibadah sunat macam sembahyang sunat ni, puasa sunat, baca Al-Quran, zikir, membaca kitab-kitab agama yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan sebagainya. Sekian, terima kasih tuan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله آمين. Taqabbalallahu minna minkum. Jangan lupa tuan untuk share, like, komen sampai kepada saudara kita yang lain. Moga-moga padanya ada jariah ilmu untuk mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.